السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين حمدا ذاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وعلى الملائكة أجمعين وعلى الأولياء الصالحين وعلى جميع عبادك المؤمنين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. آمين. يا ربي صل وسلم على محمد يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan masa yang pendek dan barakah antara Maghrib dan Isya ini masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik dapat menyambung pada pengajian kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain dengan menyambung tajuk berkenaan Al-Idain, semayang hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha, iaitu pada muka surat 47. Lebih kurang 15 baris daripada bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain. Dan yang akmalnya bahawa ditakbir pada rakaat yang pertama 7 kali, kemudian daripada membaca doa iftitah, dan lepas iftitah itu tambah dan jatuh kitab, dan daripada membaca A'udzubillahi minasyaitanirrajim, maka takbir yang 7 ini lain daripada takbir ihram dan lain daripada takbir rakaat. Kata dia, dan yang akmalnya lebih sempurna ataupun lebih lengkapnya sembahyang Aidil Fitri dan Aidil Adha. Jadi mula-mula Nabi sembahyang itu sembahyang Aidil Fitri, kemudian Aidil Adha pada tahun yang sama. Jadi kalau kita bagaimana maklum yang dalam bulan lepas, jadi musannif menyebut tentang niat yang kita sedia maklum dah. Usalli raka'ataini sunnata Aidil Fitri lillahi ta'ala, yang tertulis dalam kitab tu. Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang 2 rakaat sunat hari raya fitrah. Kita panggil raya puasa kerana Allah Ta'ala Allahu Akbar. Jadi semasa takbir ucap Allahu Akbar, maka dihadirkan muqaranah niatnya, ada qasadnya, sahaja aku sembahyang sunat hari raya fitrah, ada ta'yinnya, ta'arud ta'adlah kerana dia sembahyang sunatnya. Ini sembahyang sunat yang ada berwaktu. Jadi ada sembahyang sunat yang ada waktu, ada sembahyang sunat yang bersebab. Jadi kalau sementara sembahyang sunat yang ada waktu, iaitu semalatil idain, sembahyang raya fitrah, raya haji, yang mana waktunya duha lah.
Ada sembahyang sunat yang ada bersebab dengan gerhana mati, gerhana bulan, sembahyang istisqa yang akan datang bicara kitab ni. Itu dia kena ada ta'yin dia. Jadi sembahyang sunat yang ada sebab, jadi ada sebab. Jadi bagaimana perbincangan kita dalam dalam sembahyang sunat ya. Jadi dia ada sebab mutaqaddim, dia yang ada sebab mutaakhir. Jadi ada sebab mutaqaddim, ada sebab mutaakhir, ada sebab muqarin. Jadi kita nak disebutkan dalam niat ni ialah sebab mutaqaddim. Itu yang kita maklum seperti mana kita masuk sembahyang. Bila kita masuk masjid, tak kiralah hari apa, waktu apa, apatah lagi kalau hari Jumaatnya, kita sebelum duduk kita sembahyang sunat tahiyat masjid. Ini dia panggil sebab mutaqaddim. Dia terdahulu sebabnya dengan masuk masjid, kemudian baru disusuli dengan sembahyang takbir Allahu Akbar. Itu sembahyang sebab mutaqaddim. Ada sembahyang sunat yang sebab dia ada muqarin, mana menyertai. Di sini kalau antaranya sembahyang kita pada malam ni, sembahyang hari raya Aidilfitri yang Adha, kita juga sembahyang yang gerhana dia kata. Dia ada muqarin. Jadi semasa kita sembahyang sunat ada dalam waktunya. Waktu gerhana semasa-masa gerhananya. Waktu sembahyang Aidilfitri Adha masih ada waktunya, paginya, duhanya sebelum masuk zuhur. Maka dua perkara yang kita telah bincangkan dalam bab niat rukun sembahyang yang lama dulu, mesti ada qasad dan ada ta'yin. Mesti ada sahaja aku sembahyang qasad. Ta'yinnya sebutlah nama sembahyang, tajuk sembahyang tadi, sembahyang sunat. Saja aku sembahyang sunat Aidilfitri, saja aku sembahyang sunat Aidil Adha, saja aku sembahyang sunat tarawih dan seumpamanya. Ini hadis innamal a'malu binniyat. Ini yang kita berpegang dengan hati Nabi itu, dengan makna innamal sahal a'mal. Sungguh sah semua amal dengan niat, semua kena niat. Jadi berbalik pada sini, jadi kita niat. Yang kedua dia buat niat usalli raka'ataini sunnata Aidil Adha lillahi ta'ala Allahu Akbar. Saja aku sembahyang, dia panggil qasad, 2 rakaat itu sunat sebutlah sunat hari raya Adha, raya kurban. Itu ta'yin dia, nama tajuk dia. Kerana Allah Ta'ala idafah kepada Allah, ini sunatlah Allahu Akbar. Jadi dalam takbir ihram kita ucap Allahu Akbar sahaja aku sembahyang sunat Aidil Adha. Gitu kan. Kalau imam, kalau makmum. Itu telah maklum dengan niat. Kemudian kata dia peraturan sembahyang, tertib sembahyang tadi, daya akmalnya lebih sempurna atau lebih lengkapnya, bahawa ditakbir pada rakaat pertama. Adapun dulu dia sebut sekurang-kurangnya. Jadi sekurang-kurang hak sembahyang sunat raya hak paling pendek sekali, macam sembahyang sunat wuduk kata dia. Sembahyang sunat wuduk kah, sembahyang sunat tahiyat masjid kah, tak kiralah. Sembahyang sunat 2 rakaat, habis tu bagi zandam. Nama tajuk sembahyang tu, ta'yin tajuk sembahyang tu Aidil Adha kah, Aidil Fitri kah kan. Jadilah sembahyang tu, tapi dia tak takbir rakaat pertama. Lepas iftitah tak ada takbir 7 kali. Lepas rakaat kedua dia tak takbir 5 kali. Bolehlah sembahyang tu, tapi tak lengkap lagi, tak kemal.
Itu paling sekurang-kurangnya lah. Dia ada sekurang-kurang, ada akmalnya. Jadi kalau kita baca doa iftitah, maklum Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ sekurang-kurang dia panggil. Itu doa iftitah hak pendek kan. Kalau hak panjang tambah sambunglah wajjahtu wajhiya lillahi sampai habis. Jadi hanya hak panjangnya bahawa ditakbirkan pada rakaat yang pertama 7 kali. Bila takbirnya 7 kali, kemudian daripada membaca doa iftitah, habis baca doa iftitah Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran hingga akhir, maka lepas itu kita takbirlah 7 kali Allahu akbar. Allahu akbar yang mana disebut dalam kitab pun diselangi dengan tasbih. Dan daripada membaca a'udzubillah, makna lepas makna sebelum. Jadi kita baca doa iftitah, lepas tu kita takbir 7 kali, lepas tu baru baca a'udzubillah. Jadi kalau kita masuk sembahyang, tak kira sembahyang fardunya sunat, terus kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ataupun terus kita baca bismillah, maka sudah gugur untuk membaca doa iftitah. Iftitah mana permulaan. Disebut dalam kitab Arabnya iftitah ataupun istiftah. Boleh belaka iftitah ataupun tambah sinnya istiftah. Boleh, tapi biasa sebut doa iftitah lah. Kita maklumkan. Jadi baca doa iftitah habis. Lepas tu baru baca auzubillah. Tapi kalau mai sembahyang terus baca bismillah, mai sembahyang sebelum baca bismillah baca auzubillah, itu sudah gugur nak baca doa iftitah. Tak boleh lagi, tak sunat lagi kita nak baca doa iftitah. Iftitah mula kan. Iftitah doa permulaan sembahyang Allahu akbar kabira hingga akhir kan. Dia berkata boleh tak kalau kita sambung dengan takbir ihram. Takbir ihram kita kan masuk sembahyang takbir Allahu akbar, ini panggil takbir ihram, sekali itu saja takbir ihram. Kemudiannya takbir Allah akbar yang kemudian itu dipanggil takbir intiqalan. Kalau boleh sambung silakan. Takut tak boleh, tak tahan nafas, tak main muqaranah niat tu dia tak boleh main. Jadi bisa kita buat takbir pakai jazam ya. Allahu akbar pakai waqaf tuan-tuan. Tapi kalau dia nak sambung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh saja. Kalau boleh, eloknya tak payah kan. Kalau cekap okeylah. Kalau cerita Arab zaman dulu, kalau dia naik kuda, Raja Arab zaman dulu katanya King Abdul Aziz lah kan, Saudi. Dia punya bijak naik kuda dia tu. Dia tak kuda tu berjalan lagi, dia lompat sana, lompat ni. Dua-dua kuda berjalan serentak dengan lompat sini. Bijak. Kalau kita hari ni mungkin kita ada motor 2 kan, ataupun kita bawa motor dia 2, dah motor banyak sangat, bawa motor 2 tu lompat sini. Hebatlah kita. Mungkin tak dapat lagi macam tu kan. Jadi ini berbalik pada sembahyang. Sembahyang. Jadi cerita lain. Jadi berbalik pada sembahyang
sembahyang raya ni. Kata dia, dan yang akmalnya boleh takbir pada rakaat pertama 7 kali, 7 kali takbir, kemudian bila membaca doa iftitah, habis baca doa iftitah takbir 7 kali, dan daripada sebelumlah daripada membaca a'udzubillah, maka takbir 7 kali ini lain daripada takbir ihram. Ini takbir yang 7 ni lain dari takbir ihram, mana tak campur lah. Jangan duk campur pula, lagi dia kira 6 kan. Takbir sembahyang raya rakaat pertama ada 7 takbirnya. Lepas tu kalau duk pi campur dengan takbir ihram jadi 6. Mungkin ada kadang-kadang kita sembahyang raya tok imamnya dah lama kan, berpuluh-puluh tahun je imamnya. Di sebuah negeri tu, sebuah kampung tu kan. Jadi setiap kali kalau kita balik kampung kita sembahyang dengan dia, tentu dia takbirnya mesti 6 punya. Agaknya 6 dia campur dengan takbir ihram lah kot, itu 7. Ini tak betul faham dia. Dia takbir 6 kali. Kalau tok imam takbir 6 kali macam mana? Akan datanglah tengok hukumnya sebut. Ikut 6 kali juga. Imam 6, 5. Jadi makna dia kata, dan kita kata lain daripada takbir ihram. Kalau bahasa tak campur lah kan. Kalau campur dengan takbir ihram 8. Maknanya tadi kita takbir ihram Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, lepas tu baru takbir 7 kali. Kata dia, dan lain daripada takbir rakaat, mana tak campur juga dengan takbir rakaat. Kalau takbir campur takbir rakaat mungkin 7 campur 1 lagi 9, tak kira kan. Takbir rakaat tu kita panggil takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun. Takbir nak sujud, jadi pergerakan kita dalam sembahyang tadi ada takbir ucap Allahu Akbar, ini dia panggil takbir intiqalat, masuk sunat hayat. Maka hendaklah diangkatkan 2 tangan. Ini sunatlah, hendaklah sini sunatlah hendaklah, yakni sunat diangkat 2 tangannya pada tiap-tiap takbir yang 7 ini seperti takbir ihram. Seperti mana kita angkat takbir ihram sembahyang tadi, angkat tangan raf'ul yadain, maka ketika takbir sembahyang raya rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua nanti takbir 5 kali, semua sunat angkat tangan. Jangan takbir tak angkat, sunat angkat. Dia kata sunat angkat ini, dia kata seperti takbir ihram. Macam mana kita faham takbir ihramnya? Takbir angkat tangan, kan. Jadi hujung jari kita ni dia bersamaan dengan hujung telinga ni. Lebih kuranglah, tak ukur tepat sangat kan, lebih kurang takriban. Ibu jari kita ni berbetulan bawah anak telinga kita sikit. Takbir. Jadi jari kita ni direnggangkan, jangan buat macam tu. Kalau ada orang buat takbir macam tu tak betul. Kena renggangkan, buka sikit. Dan jari dia kena tunduk mengarah kiblat. Jadi masalah buka tapak tangan ni, direnggangkan jari dan tunduk sikit, bukan tunduk macam tu, tunduk sikit saja. Mana semua mengarah ke kiblat. Bukan kalau dada sembahyang dada macam tu wajib kan menghadap kiblat. Bukan setakat dada aja menghadap kiblat hak kewajipannya, tapi sunat jari ni tunduk sikit mengarah kepada kiblat. Direnggang sikit. Itu yang harus kita sudah maklum dalam takbir ihram kita. Jadi barulah mudah-mudahan diberi Allah Ta'ala pahala yang banyak. Kerana bila kita
faham agamanya banyak, maka mudah-mudahan kita dapat pahala yang banyak. Jadi berdasarkan dengan hadis, mafhum daripada hadisnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. May yuridillahu bihi khairan, siapa-siapa yang Allah Taala kehendak dia orang-orang tu jadi faham agama. May yuridillahu bihi khairan, bajikan. Siapa-siapa yang Allah Taala kehendaki seseorang tu kebajikan, yakni khairan ay khairan aziman, yufaqihu fid din. Saya Allah Taala jadikan dia dapat mendalami faham agama syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita mengaji kita amalkan apa yang kita mengaji, faham agamanya, insyaallah pahalanya juga banyak. Maka ditafsirkan hadis khairan ay khairan aziman, pahala besar ataupun kita pahala banyak. Siapa-siapa nak pahala banyak sepanjang kehidupan dunia, silakan mengaji, silakan buka kitab, silakan dengan kalam-kalam ulama. Jadi berbalik pada sini kata, dan sunat dibaca antara tiap-tiap dua takbir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi disebut tadi takbir sembahyang raya untuk rakaat pertama lepas pada doa iftitah selesai baca takbir 7 kali. Maka disebut kita antara. Bila antara ni mana di antara takbir pertama dengan takbir kedua dengan takbir 3 seteruslah. Bila sampai takbir yang ke-7 jangan baca. Bila sampai takbir yang ke-7 subhanallah, bila takbir ke-7 kita kata Allahu akbar, jangan baca tasbih ni dah. Sebab tidak ada antara lepas tu, di penghujung dah. Maknanya lepas pada takbir ke-7 kalau tu imamnya baca Fatihahnya, kita makmum senyap, jangan baca apa-apa dengan bacaan Fatihah. Kalau kita jadi makmum kan, tu imam dia bacalah Fatihah, lepas pada takbir ke-7 baca Fatihah. Jangan dah faham lepas takbir ke-7 pun baca lagi. Tu tak betul lah kan fahamnya. Ini kita sembahyang raya pada tiap-tiap tahun ni, mesti kita faham insya-Allah. Itu bacaan dia. Semua kita maklum kan kata. Jadi yang mana kita pernah sebut dalam kuliah-kuliah kita yang lalu, ini satu kiriman salam ya. Jadi kiriman salam daripada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita umat. Berlakunya pada malam Isra wal Mi'raj Nabi. Jadi ketika malam Isra wal Mi'raj Nabi, antara Nabi jumpa dengan Nabi-Nabi dulu-dulu ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ingat Nabi ringkas dalam mafhum hadis itu, kirim salam padamu ya Muhammad, kirim salam pada umatmu, beritahu kepada mereka banyakkan tanaman, bercucuk tanam dengan tanaman syurga, kerana tanah syurga ni subur, bukan macam tanah dunia. Tanah dunia kalau subur pun tak macam di akhirat. Di tanah yang bertatahkan permata, pokok kayu, jadi pokok kayu yang batangnya emas, rantingnya perak, ada ranting emas, batangnya perak, dan sebaliknya emas perak pokok kayunya. Maka suruh umatmu banyakkan tanaman syurga. Jadi Rasulullah bertanya balik kepada Nabi Ibrahim AS, apakah tanaman syurga itu? Nabi Ibrahim jawab, suruh umatmu baca, banyakkan membaca subhanallah alhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini riwayatnya kan. Tapi ada sebagai ulama menyebut riwayat tentang bacaan antara takbir. Kalau tak baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh juga dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu riwayat ta'af sikit lah. Kalau nak amal silakan, tapi yang apa asahnya kita pakai hak maklum subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Tapi kalau jarang-jarang nak amalkan, lepas takbir Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap tasbih lepas pada tiap-tiap takbir tadi, kecuali takbir ketujuh tak baca apa, baca tengah tu imam baca Fatihah. Boleh kan? Itu kalau kita sembahyang tak itu imam. Kalau kita tu imam, jangan buat benda pelik-pelik. Nanti tu makmum hak tak pernah dengar, dia marah ke tu imam. Apa tu imam ni kan? Macam-macam lah komen kan. Buat hak biasa-biasa sudahlah. Kalau kita nak sembahyang seorang-seorang, buat luar biasa tak apa. Luar biasa seorang-seorang, yang seorang. Dan jika syak ya masalah. Dan jika syak ia orang yang sembahyang gaya ni Idul Fitri yang Adha ni pada bilangan takbir 7 tapi syak ragu-ragu 7 ke 6, hendaklah mengambil dengan yang sedikitnya. Kalau dia duduk ragu-ragu syak, aku ni takbir 7 ke 6 ke 7, maka Nabi zikir yang mana? Ambil yang hak 6. Oh, aku takbir 6. Itu hak yakin. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Al-yaqin hak tu tidak boleh dapat dihilangkan dengan syak. Jadi 7 dengan 6 tu hak mana yakin. Mestilah 6 hak yakin, 7 tu masykuk, itu yang diragu-ragukan. Jadi bila kata hak yakin tu 6, maka tambah satu lagi. Itu kalau kita jadi tok imamnya atau kita munfarid sembahyang seorang di rumah. Dan hendaklah ia mengikut imamnya pada makmum yang sembahyang gaya ni mengikut imamnya pada barang yang didatangkan dengan takbir. Jadi barang yang datangkan dengan takbir, dan jika kurang barang tu bilangan pada barang yang ni pada bilangan yang datang dengan takbir. Tu imam takbir berapa? Tiap-tiap tu kalau sembahyang dia takbir 6 kali 6 kali dah. Payah nak habaq kan. Orang habaq 6 dia kata 7 kan, susah gitu. Bilang tak ini bilang semua kerti bilang kan. Tapi main tang ni nak bilang 6 dengan 7 tak betul. Mungkin dia campur lah kono. Sebab tiap-tiap tu ada tu imam macam tu, tak ada tu imam tu dah meninggal. Jadi kata dia pada barang mana bilangan lah barang dah. Cantik bahasa kita sebut barang, bukan barang-barang dalam store rumah kita tu dah. Barang ni diterjemah daripada mausul mustarak. Banyak makna barang tu. Itu kaedah Arabiah, kaedah nahunya, ada mausul mustaraknya. Maka nak faham benda tu kena bertata bahasanya, kena ngaji nahu lah kan.
Jadi dia kata pertama pada bila kan datang dengan takbir. Dan jika kurang atau lebih sekalipun Tok Imam tadi dia takbir 6 kita kata. Turut sajalah. Dia takbir 6 lah kita. Jangan kita duk takbir 7 pula. Macam tu. Atau lebih, katakan cuma takbir 8 kali, entah mana dikira macam mana kan, dia tu lupa ke, memang dia macam tu ke bilangnya. Dia takbir 8, kita pun hantam 8 juga. Dia 8, kita pun 8 juga. Turut saja. Kita jadi main turut saja. Jadi kita makmum main turut tu imam, hak lebih turut juga. Tu dia kata mengikut. Kalau kurang 6, kita pun makmum 6 saja. Kalau tu imam ni 8, takbir 8 juga. Tu kalau masbuk. Kalau kita masbuk, jangan kita ikut hak kita dan kan. Tu imam tengah takbir ni Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kita mai tu kita takbir Allahu akbar, takbir ihram kita. Lepas tu kita pun takbir Allahu akbar, nak takbir raya. Takbir hak 7 tu kita dan 3 kita kata. Pasal kita masbuk. Kita dan 3 saja. 3 sajalah. Jangan duk tambah 4 pula, 3 campur 4 pula. Tak boleh 3 dan 1 tak ada langsung. Tak ada langsung apa semua lewat kan. Dia kalimah awal-awal. Kerana sebahagian daripada kelebihan semayang berjemaah tak kira sembahyang fardu kan sunat kan, ketika tu imam takbir dia Allahu akbar takbir ihram, kita makmum berada belakang imam, itu satu pahala yang lain dah. Ketika tu imam takbir ihram, kita sudah standby, siap bersedia di belakang tu imam. Habis takbir kita takbir. Itu pahala suku, pahala lain. Duduk di awal saf, pahala lain. Kalau saudara kita yang main lewat tu imam nak rokok baru dia takbir, itu kurang pahala dia. Kurang, makin lambat kita sampai, makin kurang. Kita sentiasa buat kekurangan. Maka bila kurang, takut dengan iman kita pun dikurang-kurang. Itu bahaya. Dan kata qil. Dan kata qil, kata setengah ulama lah, qala ba'd fuqaha lah maknanya. Kata setengah ulama fiqh, jangan mengikut akan dia pada yang lebihnya. Jadi kita memang kata qil, kata setengah ulama, kalau tu imam tu takbir 8, tu imam tu takbir 8, orang suruh takbir 7 dalam kitabnya. Tapi tak, dia takbir 8. Mengikut kata setengah ulama fiqh, jangan turut. Jangan turut dia. Dia takbir 8, kita makmum takbir 7 sahaja. Tetapi imam tersebut yang kita Imam An-Nawawi rahimahullah taala, masalah qil ni, masalah kitab ni kata jangan ikut hak takbir hak lebih, hak 8 dengan turut, kita makmum takat 7 je, biar dia 8 seorang je. Ini dhaif dalam kita sebut. Tapi dalam kita Imam Nawawi sebut muktamad, hukum muktamad. Jadi kalau mentasihkan, mentarjihkan aqwal Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i dalam mazhab kita, Imam Rafi, Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi kata qaul yang muktamadnya, kalau tu imam takbir 8, jangan duk turut, 7 saja kita makmum. Itu maksudnya. Dan kata qil, jangan akan dia takbir ataupun dia takbir pada imam pada yang lebih, pada takbir yang lebih.
8 tu kita kata. Dan kemudian daripada takbir yang tersebut, lepas habis takbir 7 takbir tu membaca ya a'udzubillah, sunat baca ta'awuz dia panggil a'udzubillah, sambunglah kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Fatihah, mana Fatihah tu baca bismillah lah, mula ayat dengan bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama bismillah, ayat yang ke-7 siratal ladzina hingga akhir. Dan dibaca pada rakaat yang pertama ini surah Qaf. Ini ambil dalam hadis kan. Jadi tersebutlah hadisnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang rayanya sama ada raya Aidil Fitri dan Adha, pada rakaat pertama Nabi baca surah Qaf ataupun Sabbis Rabbikal A'la ataupun Qul ya ayyuhal kafirun. 3 pilihan. Jadi pilihan utama surah Qaf kalau ingat. Kalau tak ingat baca Sabbih. Sabbih pun tak ingat baca Qul ya. Qul ya tak ingat tak baca apa. Qul ya tak ingat kan. Baca amin. Kita main seorang rumah lah kan. Tu imam si ingat punya di imam. Kita tak mesti tu imam ni kan. Tak ingat pasal tu lah. Pakai rokok bila kan. Nak baca mana? Bukan nak duduk senyap. Kalau hak masalah, kalau tak tahu baca Fatihah langsung baru masuk Islamnya, itu memang kena duduk senyap. Nak baca apa satu tak tahu nak baca, itu berdiri kadar lama, macam mana lama orang baca Fatihah, dia kena lama berdiri macam tu lah. Tak tahu apa satu kan. Mungkin dia bermuslim ataupun dia jauh bila ulama. Berbalik pada sini, kalau siapa yang ingat baca surah Qaf dalam Quran kan, Qaf wal Quranil Majid hingga akhir ayat. Jadi Allahu a'lamu bi muradi, Allahu a'lamu bi muradihi bihi. Itu tafsir yang asal lah, tafsir yang mu'tamad yang disebut oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Allah a'lamu, Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui kehendak hak Tuhan kata Qaf tu apa dia. Allah a'lamu bi muradihi, Allah Ta'ala mengetahui kehendaknya. Kehendak Allah bihi dengan surah, dengan kata Qaf apa dia. Ya surah ke Tuhan lah. Apa maksud Qaf? Jawabnya Allah Ta'ala mengetahui kehendaknya. Tapi adalah tafsir, berbagai-bagai tafsir yang banyak mentafsirkan berbagai-bagai. Sebagian tafsir menyebut Qaf ni kan luar biasa sikit lah. Kan. Tapi ada qilal mengatakan maksud kata Qaf ni Jabal Qaf. Kita data Jabal Qaf mana kan? Wallahu a'lam. Jadi Jabal Qaf sebagai ulama mentafsirkan Qaf tu iaitu gunung Qaf yang berada di keliling dunia kita ini, daripada permata zamrud yang hijau. Wallahu a'lam. Jadi hak kedudukan macam mana Allah alam, ada mana hak tempat yang kita tak duduk lah kan. Kalau kita duduk rata dunia, pelusuk dunia, roundnya apa semua, tak habis round dunianya. Ni ke alamat tafsir menyebut kalau nak habis round dunia mengambil masa 500 tahun baru habis. Nama tafsir sebutkan. Siapa yang pernah round dunia sampai habis, itu Dzulqarnain. Kalau pada masa Dzulqarnain lah kan. Jadi
Jadi orang lain tak sampailah round dunia, tapi yang round daripada dunia sampai ke arah itu khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada tolak bandingnya dengan Rasulullah. Tapi Zulkarnain kalau cerita dunia saja, Zulkarnain round habis. Hampir Zulkarnain Iskandar Zulkarnain sampai ke Jabal Qaf. Ini urusan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala jadikan perkara itu Tuhan berilah kepada para awliya yang besar-besar kewalian mereka. Mungkin mereka tahulah perkara ini kan, kita tak tahu. Allahu a'lam. Kalau orang ini tak tahu alam mana kan, tapi nak cerita alam ni luas lah. Nak cerita alam ni luas, maka lepas pada alam dunia, tanah dunia kita tu ada tempat lain nama gunung ke, mah ke, apa tempat ke, tak tahulah kan. Ya surah kembali apa suatu wallahu a'lam. Itu nak cerita apa alam ni kan, kita nak sebut tentang alam ni begitu luas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin ay khaliqil alamin. Tuhan menciptakan segala alam. Kalau orang mengaji nahwu melahak jamak berzakat salim. Berapa banyak alam ni. Kalau dalam tafsir disebutkan alam sampai 4 alam. Alam muluk, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Yang kita pun tak sampai ke situ kan. Kok mana alam? Duk tahu alam dunia duk pimai-pimai, tengok orang tengok pokok naik kapal terbang, turun kapal terbang, pimai-pimai, lalas masuk dalam kubur. Itu kita tahunya. Kalian tak tahu? Itu luas ya. Kalau kita round dunia macam mana pun kita belum melepasi round dunia, belum habis. Orang zaman dulu kan, Ibnu Battuta itu pengembara round dunia. Laksmana Cheng Ho ke, Syekh Ho ke, apa ke kan, orang putih ke, Melayu kan, tak ada yang siapa round habisnya. Tapi Zulkarnain di round dunia sampai papak dengan Jabal Qaf. Qaf wal Quranil Majid. Wallahu alam. Jadi maka Nabi suruh baca surah Qaf, bacalah. Kalau ingat, tak ingat baca surah Sabbih isma rabbikal a'la, tak ingat baca Quliyah. Dinyaringkan segala bacaannya, dinyaringkan segala bacaannya lain daripada iftitah dan a'udzubillah. Jadi kalau baca iftitah tu, doa iftitah, baca sirlah, baca pelan, a'udzubillah baca pelan, mai bismillah baca kuat. Dan takbir pula pada rakaat yang keduanya. Takbir pula pada rakaat yang keduanya 5 takbir lain daripada takbir qiyam dan takbir rakaat. Jadi kita masuk rakaat kedua tu, jadi maknanya daripada kita duduk, kita bangun daripada sujud kedua, kita nak masuk rakaat kedua kan, sujud kedua nak bangun rakaat kedua kan, tentu kita takbirkan Allahu Akbar. Kita makmum okey je lah kan. Tapi kalau tu imam tu takbir macam mana kan, takbir tak kira sembahyang fardu, sembahyang sunatnya. Dia boleh keadaan tok imam tadi dia takbir, begitu jugalah makmum, sama saja hukumnya. Lebih lagi khusus dengan tok imam lah. Angkat kepala, jadi angkat kepala daripada sujud nak pergi duduk tu kan, Allahu Akbar. Satu. Ataupun dia bangun duduk kan. Dia bangun duduk iftirash, duduk tawarruk.
baru Allahu Akbar. Dua. Ataupun kan dia takbir daripada angkat start kepala, angkat sujud tu sampai berdiri. Allahu Akbar. Daripada sujud, dari sujud tu angkat sampai berdiri qiyam, baru berhenti dah tu. Itu pahala lagi banyak lah kan. Lepas kata kita mengaji tajwid mana boleh baca panjang macam tu. Pasal apa tak boleh? Dalam tajwid lah kan tu maklum. Dalam jala matabi'inya. Tapi mai hukum fiqahnya boleh takbir lamul jalalah pada Allah Akbar dengan 7 alif iaitu 14 harakat. Maksudnya tak kira semayang fardu, semayang sunatnya, semayang apa sunat yang kita buat semayang, takbir kalau panjang, maknanya sebaliknya kita penuhkan semayang kita tadi dengan zikir. Dengan zikir. Sebab tu kita semayang untuk guru kita dulu, dia angkat kepala dia bersujud, kita takbir banyak, Allahu Akbar. Tu kan. Tak apa, mana-mana boleh pilihkan. Jadi berbalik pada sini dia kata lain daripada takbir qiyam dan takbir raka'. Supaya tadi yang telah bincangkan. Dan diselangkan antara tiap-tiap dua takbir dengan tasbih yang tersebut tadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah panggil tasbih, alhamdulillah panggil tahmid, la ilaha illallah panggil tahlil, Allahu akbar panggil takbir. Lengkap semua kan? Jadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kemudian dibaca a'udzubillah supaya yang macam rakaat pertama lah. Jadi kita bangun dah berdiri betul elok, kita makmum imam betul elok, kita takbir lah 5 kali. Mana 5 kali tasbih, 5 kali takbir, 4 kali tasbih. Cakap pendek gitulah. Kalau rakaat pertama 7 kali tasbih, dia kata 7 kali tasbih. Apa 7 kali dah? 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Gitulah. Dia kata dan diselangkan antara tiap-tiap dua takbir dengan tasbih yang tersebut, kemudian dibaca a'udzubillah dan Fatihah rakaat keduanya, dan surah iqtarabatis sa'ah iaitu surah Al-Qamar. Jadi kalau hafal surah Al-Qamar tu, jadi iqtarabatis sa'ah mulanya iaitu surah Qamar. Silakan. Kalau tak ingat yang tu, baca hal ataka. Jadi rakaat pertama baca sabbih isma rabbil a'la, rakaat kedua baca hal ataka haditsul ghasyiyah. Kalau rakaat pertama baca surah Qaf wal Qur'anil Majid, rakaat keduanya baca iqtarabatis sa'ah surah Al-Qamar. Kalau rakaat pertama tadi baca qul ya, rakaat kedua baca qul hu lah. Rakaat kedua baca qul hu. Tu dia kata atas surah Ikhlas itu baca qul huwallahu ahad. Teman-teman. Ya, semua tu datang daripada hati ya. Sikit lagi. Dan dinyaringkan segala bacaannya. Dinyaringkan segala bacaannya. Di seluruh bacaan tadi, bacaan Fatihah start daripada bismillah sampai kepada surah-surah yang tersebut tadi, baca nyaring. Tok imam baca nyaring, kalau makmum jangan baca nyaring. Makmum ni dia boleh baca nyaringnya bila ketika amin bersama tok imam. Bila
Sembahyang malam ni kita baca ada aminnya, sembahyang raya ada aminnya, bacalah amin. Itu boleh kuat. Yang lain tu jadi kita makmum boleh kuat sorat sikit dengan tu imam. Amin. Tapi kalau tang lain tu imam duk baca doa kunut, kita makmum belakang jangan duk baca amin kuat-kuat, tak kena. Ni kita jadi makmum di belakang doa kunut kita amin. Amin. Bunyi pun lain punya. Tak boleh kan? Orang baca tahlil, tu imam baca tahlil apa semua, ustaznya tu guru tahlil, kita tu amin kuat-kuat, mengganggu bacaan doa dia. Tak payah baca kuat-kuat, baca pelan. Amin. Amin. Amin cukup. Jadi doa kunut pun amin, pelan-pelan dengar telinga kita sudah. Tak payah dengar telinga orang lain. Ni sampai dengar telinga tu imam kan, itu tak betul lah. Bagi tu imam kuat seorang-seorang dia sudahlah. Kan. Jadi jangan kita buat perkara makruh dalam sembahyang. Biar sembahyang kita tu mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lakukan perkara yang walaupun tak haram tapi membawa kepada kesilapan, kurang pahala kita. Begitu juga baca wirid lepas sembahyang kan. Baca wirid lepas sembahyang tu imam saja. Kalau tu imam tu rajin baca kuat, dia baca kuatlah, mikrofon ada. Kalau dia malas, imam tu malas, suara dia tak larat lah, dia baca pelan, ikut dia lah nak baca pelan. Kan baca kuat apa gaduhnya kan. Kita makmum di belakang, jangan duk kalau nak baca kuat mengganggu orang. Tu imam saja. Kalau tu imam nak baca kuat, silakan. Kalau tu imam nak baca pelan, silakan. Boleh pilih. Kalau dia baca pelan pun semua makmum pandai baca wirid semua. Baca pelan sajalah. Tapi dah ada mic, bacalah kuat kan. Dah mic ada. Kau ada orang yang tak baca betul, dia tu imam, dia dengar tu imam baca tu, mungkin dia betul. Allahumma antas salam wa minkaz salam wa ilaika ya'udus salam hayna rabbana bisalam wa adkhil jannata daras salam. Ada orang baca wa adkhil jannata darus salam pula. Kok mana pula kan? Darus salam lah. Mana stesen kita. Dia kata dan sunat membaca dua khutbah kemudian daripada semayang jika semayang berjemaah. Titik tentu dulu insya-Allah. Jadi lepas pada habis kita sembahyang raya, jadi ada dua khutbah, ada dua khutbah, khutbah pertama, khutbah kedua. Dia kata jika sembahyang berjemaah lah, tak sama ana berjemaah di masjid tu maklumlah. Kalau sembahyang jemaah di rumah PKP baru ni kan, silakan dengan baca khutbahnya di rumah. Dia ada pula kata kalau sembahyang di rumah, jemaah kat rumah macam PKP baru ni, tu tak dah baca khutbah, mayang saja. Tumbik mana kan? Jadi berjemaah tak kira sekalipun surau, sekalipun rumah, baca khutbah sunat baca. Kalau malas tak payah baca, tu je lah. Senang saja. Pahalanya tak ada lah. Dan sunat diajar oleh imam akan hukum fitrah pada hari raya fitrah dalam khutbah tadi. Wallahu rasuluhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب الرحمة. اللهم بكرمك أن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن قرأ علينا وقرأنا عليه واستفاد منا واستفدنا منه برحمتك وكرمك وجودك وأن تجعل ما قرأناه لوجهك الكريم خالصا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.